Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun keluarga Malaysia untuk Kementerian Perpaduan dan Kementerian Pelancongan Kesenian Kebudayaan agar dicetak, disebar dan diberi kepada MP selain daripada pantun-pantun yang lain. Dalam taman berkarya seni, hidup sihat panjang usia. Hidup aman, makmur, harmoni, itulah hasrat keluarga Malaysia. Suasana ceria di hari raya, warna biru cantiknya baju. Satu Malaysia, keluarga berjaya, masyarakat padu, negara maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidup keluarga jangan merempat, bina impian masa hadapan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hidup keluarga bekerjasama, bangkit teguh, capai wawasan. Datuk Yang Pertua, mengenai inisiatif keluarga Malaysia ini, maka saya ingin buat sedikit cadangan supaya diadakan 5 anugerah berikut untuk jadi pemangkin pada gerakan sosial rakyat di setiap parlimen. Pertama, anugerah Belia Cemerlang Peringkat Parlimen ABC. Seterusnya anugerah Usahawan Cemerlang AUC. Anugerah Sekolah Cemerlang ASC. Anugerah Desa Cemerlang ADC dan Anugerah Masjid Cemerlang AMC. Ini adalah cadangan untuk inisiatif keluarga Malaysia dibuat di semua parlimen. Kedua, saya meminta semua kementerian nyatakan apakah program dan jumlah peruntukan di bawah kementerian dan agensi-agensi mereka mengikut negeri-negeri, khasnya negeri Sabah, negeri Sarawak, negeri Melaka. Sebagai contoh, negeri Sarawak bantuan tunai 987,434 orang menerima dengan peruntukan 1.5 bilion. Besar peruntukan itu. Di Sabah 864,464 orang menerima bantuan tunai, jumlah 1.3 bilion, juga besar peruntukan itu. Melaka 412 juta. Saya ingin perkara ini dijawab oleh MOF, EPU, KPKT, KPLB untuk menyenaraikan program dan jumlah peruntukan bawah kementerian mereka mengikut negeri, khasnya Sabah, Sarawak dan juga Melaka. Ketiga, adalah diminta EPU bersama MOF, Kementerian Kewangan menyenaraikan projek pembangunan untuk manfaat rakyat mengikut semua kawasan parlimen. Data dan maklumat itu perlu agar semua parlimen mendapat peruntukan yang lebih adil dan merata. Jika Bukit Bintang, Ceras, Kepung, Seputih, Petaling Jaya mendapat bilion ringgit pembangunan MRT, LRT, jalur lebar, 5G, lingkaran lebuh raya, atas bawah bertingkat-tingkat, lampu jalan dan bangunan-bangunan kerajaan, maka kawasan lain perlu diberikan pembangunan yang sesuai agar keadilan diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia di semua peringkat parlimen tanpa mengira kaum, pembangunan merata bagi merapatkan jurang pembangunan. Keempat, bagi mewujudkan kehidupan yang lebih baik, maka ada penanda aras KPI pembangunan tertentu untuk sesebuah kampung, desa di luar bandar diadakan. Contohnya, KPI pertama, penyelenggaraan parit saliran oleh JPS 4 bulan sekali, 3 kali setahun untuk semua parit sungai besar dan kecil. Kedua, memasang lampu jalan dengan jumlah yang mencukupi untuk semua kampung. Data yang ada dengan TNB mesti diselaras agar pemberian lampu jalan ini diberi dengan adil dan sama banyak. Ketiga, membersihkan rumput semak samun oleh JKR untuk semua jalan kampung dan menurap semula dalam tempoh masa yang tertentu. Jalan pula mesti ada keluasan yang wajib bagi membolehkan kenderaan berselisih. Banyak jalan kampung kenderaan tak boleh berselisih. Kelima, untuk mengatasi keciciran sekitar 60% daripada 400,000 lepasan SPM yang berjumlah sekitar 250,000 anak muda setiap tahun. Maka, pertama dicadangkan kajian perlu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, EPU dan NGO tertentu seperti GPMS bagi mendapatkan data yang tepat. Kajian mendalam oleh universiti tempatan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi agar formula yang tuntas diperolehi bagi memastikan isu ini selesai untuk manfaat rakyat dan negara. Kajian mesti dibuat oleh MEDEC, Kementerian Pembangunan Usahawan, bagi menyediakan subjek baru keusahawanan sebagai satu mata pelajaran teras daripada tingkatan 1 hingga 5 dan boleh dilanjutkan ke tingkatan 6. Perkara ke-6 dalam ucapan ini ialah Kementerian Keuangan, LHDN dan Kastam perlu membuat kajian terperinci secara akademik dan profesional
berhubung cukai Value Added Tax, VAT, atau apa juga sistem percukaian yang boleh mentransformasikan pendapatan negara agar lebih mantap dan stabil. Saya ingin bertanya kepada Kementerian Keuangan, di mana mereka ingin mencari subsidi 8 bilion ringgit untuk subsidi minyak pada tahun ini. Minyak naik, maka subsidi juga meningkat. Tahun depan diberitakan bahawa subsidi minyak ialah 15 bilion ringgit. Di mana kerajaan ingin mencari subsidi ini? Adakah kita ingin meneruskan subsidi tersasar, orang yang lebih banyak kenderaan dapat lebih banyak subsidi, orang kampung yang hanya bermotosikal dapat sedikit subsidi? Ini subsidi yang terbalik, Yang Berhormat Yang Dipertua. Patutnya orang miskin dapat lebih banyak subsidi, orang kaya sedikit subsidi. Tapi subsidi minyak ini terbalik. Orang kaya banyak kereta, lagi banyak dapat subsidi. Orang miskin satu motosikal, sedikit subsidi. Ini subsidi apa ni? Jadi 15 bilion ringgit akan dibelanjakan pada tahun depan untuk melaksanakan subsidi tersasar kepada orang kaya ini. Jadi apa yang patut dicadangkan ialah subsidi itu patut dibuat secara bersasar. Penjelasan. Jangan tersasar subsidi itu. Hendaklah bersasar. Penjelasan. Saya cuma ada 6 minit lagi. Kalau saya ada 60 minit, tentu semua sekali boleh bangun dan bertanya kepada saya. 10 saat saja. Seterusnya, Akta Tanggungjawab Fiskal yang diumumkan wajar menggariskan langkah-langkah perlu bagi memastikan pendapatan kerajaan sentiasa bertambah untuk manfaat rakyat. Seperkara yang penting, hutang yang terlalu banyak dan membebankan generasi akan datang mesti dielakkan. Kementerian juga mesti sediakan senarai dan nilaikan segala aset tetap dan mudah alih kerajaan dan kerajaan negeri, bukan hanya senarai hutang. Ketujuh, menyediakan 600,000 pekerjaan adalah kejayaan yang hebat pada tahun hadapan. Namun berapa banyak jumlah yang bergaji tinggi, itu yang ingin saya tanyakan, yang merupakan kerjaya nilai tambah dan profesional. Kadar pengangguran 4% pada tahun hadapan itu wajar diturunkan kerana full employment level itu ialah dengan izin kadarnya 3%, bukan 4%. Seterusnya, perlu ada keseimbangan antara keperluan pasaran dengan kursus di universiti dan program TVET. Kerjasama antara pemain industri dengan institusi pengajian tinggi perlu sentiasa ada. Peningkatan kemahiran perlu sentiasa dilakukan sewaktu bekerja atau diberi peluang menghadiri kursus-kursus profesionalisme bagi meningkatkan kadar gaji sedia ada. Rakyat perlukan ekonomi dan pelaburan yang di bawah MITI dan MAIDA bernilai dan berkualiti tinggi bagi menjamin pendapatan rakyat juga adalah tinggi. Ke-8, kepada Kementerian Keuangan, MITI, JPM, Ekonomi dan Kementerian Usahawan, saya ingin menyentuh seorang bekas Menteri Besar yang menyebut daripada sebuah negeri bila berdiskusi tentang bantuan kepada Bumiputra, beliau menyebut bahawa sudah 60 tahun saya melihat sendiri dasar kerajaan menolong Bumiputra. Yang saya nampak dalam bidang pelajaran ada kemajuan. Namun dalam bidang ekonomi tidak maju-maju. Dapat tanah dijual. Dapat lesen dijual. Dapat saham free, saham dijual. Dapat permit dijual. Datuk Seri Yang Dipertua, kenyataan bekas MB itu adalah fenomena menyedihkan yang mesti diubah dan mesti berubah. Maka agensi-agensi yang membantu Bumiputra mesti lebih teliti dan teratur dalam memberi bantuan agar kesan jangka panjang penyusunan masyarakat dapat dicapai. Ke-9, secara umumnya bantuan tunai langsung boleh membantu meringankan beban golongan rentan dan terjejas masa pandemik. Saya ingin mencadangkan agar untuk jangka masa panjang mereka yang dibantu ini juga diberi bantuan dalam bentuk saham seperti ASM, Amanah Saham Malaysia, ASB, Amanah Saham Bumiputra, dan diberikan juga dividen pada hujung tahun keuangan. Ke-10, kerajaan dilihat bersungguh-sungguh untuk membantu perusahaan peringkat PMKS, mikro, kecil dan sederhana. Tetapi dalam masa yang sama, ramai juga yang merungut proses permohonan terlalu birokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, diharapkan kerajaan dapat lebih bertolak ansur dalam memberikan kemudahan dan dalam masa yang sama pemohon hendaklah diberikan latihan yang lebih efektif dalam soal pengurusan keuangan dan juga pengurusan yang lain. Saya dipahamkan bahawa program semarak niaga untuk PMKS ini nilainya ialah 40 bilion ringgit. Ada 1 juta PMKS, perusahaan mikro, kecil, sederhana di negara kita ini. Daripada 1 juta itu, kira-kira 38% Bumiputra, dengan lain perkataan akan mendapat 15.2 bilion ringgit bantuan. 62% PMKS milik bukan Bumiputra
mereka mendapat 24.8 bilion ringgit bantuan. Saya ingin pengesahan angka-angka ini. Mengenai subsidi upah, kira-kira 20 bilion ringgit. Jika PMKS itu 38% Bumi Putra, maka mereka mendapat 7.6 bilion ringgit dan bukan Bumi Putra 62% mendapat 12.4 bilion ringgit. Sekali lagi, angka-angka ini saya mohon pengesahan. Perkara ke-11, bantuan keuangan sebenarnya banyak membantu peniaga semasa pandemik ini, maka sebab itulah mereka mengharapkan kepada kemudahan pengeluaran KWSP. Kita memahami dengan laporan bahawa hampir 50% pencarum hanya mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000 dalam KWSP. Tetapi kita juga harus memikirkan baki 50% lagi pencarum yang mempunyai simpanan yang lebih daripada itu. Maka dicadangkan kerajaan menimbang semula permohonan ini dan pada masa yang sama lanjutkan lagi tempoh moratorium supaya dapat membantu rakyat yang terjejas. Nampaknya yang ke-12 tiada bantuan kepada pekebun kecil getah kecuali pembentukan gabungan koperasi. Pekebun kecil getah, ia dapat bantuan musim tengkujuh, tetapi yang perlu dipertimbangkan ialah harga lantai RM3 ke RM3.50. Satu perkara yang saya ingin highlight di sini ialah bahawa sawit, sayuran, buah-buahan, input pertaniannya naik terlalu tinggi. Ada yang naik 100%. Datuk Yang di-Pertua. Oleh itu diminta KPDN, HEP dan MAFI mengawal dan memantau harga input pertanian ini. Tanah terbiar, terdapat 120,000 hektar tanah terbiar, ke-13. Sama ada Rizab Melayu, tanah adat, tanah pegang Melayu, tanah wakaf, tanah terbiar ini perlulah diusahakan dan pelbagai agensi mesti membantu untuk mengusahakan tanah terbiar ini. Ke-14, umum mengetahui sejak akhir-akhir ini perbatasan negara sering diceroboh, terutama di Laut Cina Selatan. Dalam belanjawan 2022, Kementerian Pertahanan menerima 16.14 bilion. Berlaku provokasi yang dilakukan oleh negara tertentu pada kawasan minyak negara di Laut Cina Selatan, maka pembelian aset amat penting untuk mempertahankan kedaulatan negara. Melalui peruntukan yang terhad ini, diharapkan kerajaan dapat berbuat sesuatu dengan mengadakan lebih kerjasama ketenteraan dengan negara lain sebagai memelihara kestabilan dan keselamatan negara. Ke-15, dalam usaha menjana dan mengekalkan pekerjaan, para belia harus digalakkan untuk menyertai kepesatan teknologi maklumat dengan menjadi usahawan digital, influencer dan gamers. Usahawan digital diberi grant selepas pendaftaran SSM, diberi grant selepas 6 bulan tambahan jika mereka menunjukkan peningkatan di dalam perniagaan. Pembabitan belia di dalam keusahawanan mesti diberi perhatian untuk membolehkan mereka mendapat gaji yang berpatutan dan lebih tinggi daripada sijil pendidikan asas iaitu SPM. Dicadangkan para belia yang sudah bekerja lebih 2 tahun dalam bidang-bidang tertentu diberikan persijilan pengiktirafan seperti sijil kemahiran Malaysia tahap 1. Di dalam belanjawan tax relief banyak diberikan, perbelanjaan perubatan, pembelian gadget, pembelian kereta elektrik dan aktiviti pelancongan. Ini perkara yang ke-16, maka saya ingin mencadangkan supaya golongan M40 diberikan potongan cukai yang istimewa dan lebih tinggi atau rebate ke atas sumbangan mereka supaya mereka tidak tersisih dalam bajet 2022 ini. Kesimpulannya, Datuk Yang Pertua, belanjawan kali ini banyak menumpukan kepada pemulihan ekonomi dan kebajikan rakyat. Namun pengurusan belanjawan 2020 ini mesti cekap dan cepat supaya dapat dilaksanakan agar pembangunan ekonomi negara dan ekonomi rakyat dapat pulih dengan segera. Terima kasih, saya mohon menyokong. Terima kasih.